Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keceriaan kita bersama dalam segmen Laman Nurani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ramadan dah selesai. Raya pun dah sudah. Zakat pun dah sudah. Sekarang kita dalam perjalanan sebagai seorang insan menunaikan tuntutan Allah, ibadat haji. Kalau dahulu kita sibuk dengan persiapan Ramadan dan Hari Raya, sekarang ada di kalangan saudara kita, mak kita, ayah kita, mungkin adik-beradik kita, teman rakan seperjuangan kita sedang dalam persiapan untuk melengkapkan diri dengan persiapan zahir dan batin untuk melangkah menjadi tetamu Allah dalam ibadat yang dinamakan ibadat haji. Muslimin yang dirahmati sekalian, kita meneliti sedikit keistimewaan ibadat haji ini. Dalam Islam ada ibadat yang dinamakan ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah maknanya ibadat badan. Ibadat badan sama seperti sembahyang, berjihad, berpuasa. Yang keduanya dalam Islam ada ibadat yang dinamakan dengan ibadat maliyah, ibadat harta. Untuk melaksanakannya dia perlukan kepada harta. Untuk kita berinfak, untuk kita bersedekah, untuk kita berzakat, dia perlukan kepada harta. Dan yang ketiganya, ada ibadat dalam Islam dinamakan ibadat qalbiyah, ibadat hati, seperti berzikir kepada Allah, ingat akan Allah, khusyuk dalam sembahyang, ikhlas dan sebagainya. Jadi Islam akan lengkap kalau ketiga-tiga ini diberi perhatian dan dilaksanakan. Kalau ibadat-ibadat lain, ada badaniyah, ada ibadat badan, ada ibadat harta, ada ibadat hati, maka ibadat haji merupakan ibadat yang merupakan ibadat gabungan daripada tiga-tiga. Di haji ada ibadat badan, di haji ada ibadat hati, dan di haji ada ibadat harta. Kekurangan salah satu di antara tiga ini, kita tidak dapat melaksanakan ibadat haji. Muslimin yang dirahmati sekalian, ada orang dia nak buat haji, hatinya ada, kemudian hartanya ada, tapi badannya tak ada, tak sampai orang itu ke Mekah. Tak sihat badan, tak mampu. Yang kedua, ada orang kemahuan untuk ke Mekah ada, badannya sihat, tapi hartanya pula tak ada. Orang itu tak sampai juga ke Mekah. Kalau orang itu badannya sihat, hartanya banyak, tapi kemahuannya tak ada, tak sampai juga ke Mekah. KL, London sampai, KL, Hatnyai sampai, KL, Jeddah tak sampai. Kenapa? Hatinya tak ada. Jadi untuk melaksanakan ibadat haji, dia punya hebat, dia mesti ada gabungan tiga-tiga itu. Satu. Yang keduanya, keistimewaan ibadat haji ni, kalau ibadat-ibadat lain, bila sampai masanya, ketikanya boleh dilakukan pada masanya dan di mana sahaja. Contoh, apabila sahaja masuk waktu sembahyang, Allahu Akbar, datang waktu sembahyang, kita boleh bersembahyang di masjid, boleh sembahyang di rumah, boleh sembahyang di gerai, boleh sembahyang di padang, boleh sembahyang dalam negara, boleh sembahyang luar negara. Kalau ibadat puasa, bila sampai saja masuk waktu bulan Ramadan, kita boleh berpuasa dalam negara, luar negara, di mana sahaja boleh berpuasa. Dan begitu juga ibadat zakat. Bila sampai masanya, kita boleh melaksanakan, menunaikan zakat di mana sahaja. Sebab masanya ada batasan, tapi dia bebas untuk dilakukan di mana sahaja. Tapi ibadat haji, dia tidak boleh dilakukan pada waktu yang sembarangan. Dia tidak boleh dilakukan pada tempat yang sembarangan. Ibadat haji punya istimewa. Dia hanya ada tempat tertentu. Dia hanya ada masa tertentu saja. Sebab itulah kita tak pernah dengar orang buat haji di Tokyo. Tak pernah. Tak pernah dengar haji dilakukan di London. Sebab dia hanya ada di Makkah. Dia ada tempat yang bernama Makkah. Dia ada tempat yang bernama Padang Arafah, di Mina, Muzdalifah, dan tempat-tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati sekalian, hebat haji yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu illa al-jannah. Haji mabrur, dia tidak ada apa-apa melainkan daripada Allah Taala, iaitulah jannah, syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang pulang ke pangkuan Allah
Orang pergi ke Mekah, pulang ke kampung halaman, dia pulang laksana kanak-kanak yang bersih baru lahir. Disebut dalam satu hadis, orang yang haji mabrur ialah kayaumin waladathu ummuhu, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tuan-tuan sekalian, muslimin-muslimat sekalian, bayi yang baru lahir, dilahirkan oleh ibunya, bersih. Begitulah gambaran orang yang melaksanakan ibadat haji. Bersih. Kanak-kanak, Masya Allah, bersih. Bukan saja bersih, tapi disukai. Kanak-kanak, Masya Allah, harum baunya. Kita cium pagi, dia sedap. Cium tengah hari pun sedap. Cium petang pun sedap. Cium malam pun sedap. Kanak-kanak, sedap. Kita orang tua kadang-kadang cium pagi sedap lagi. Tengah hari dah tak apa sedap. Malam dah tak sedap. Itu kanak-kanak, dia buang air, seronok. Dia menangis, kita tengok dia seronok. Kanak-kanak punya hebat. Dia tak ada gigi pun seronok. Kita orang tua tak ada gigi. Sebab tu dia gambarkan hebatnya orang balik Makkah. Seronok, bersih, sempurna, disukai oleh Allah. Sebagaimana dia disukai oleh manusia juga suka, Allah juga suka. Sebab orang yang balik haji inilah orang yang balik dengan kebersihan. Kebersihan zahir dan batin. InsyaAllah. Jumpa lagi. Saya terpaksa pergi dulu ya, Nek. Yang tak ada. Payahlah, Nek. Kesian dia. Saya ingat bawa nenek datang sini jumpa dengan Nisa. Tak umur hidup aku. Aku tak pernah naik motor. Adanya orang naik motor duduk macam tu. Amboi, ramainya orang kampung nak menyambut cucu aku balik. Dah sampai ke orang besar pisau. Milikmu setiap Selasa 9 malam Lestari di TV3. Muslimin muslimat, saudara sahabat yang akan berangkat ke Tanah Suci. Saya ada beberapa pesanan untuk ke Mekah. Yang pertama pesanan saya ialah niat. Kita pergi ke Mekah sebenarnya pergi dengan niat. Niat apa? Niat yang murni dan bersih untuk menjadi tetamu Allah. Pergilah dengan niat yang ikhlas, bukan ada udang di sebalik batu. Pergilah untuk memberi suatu, seolah-olah kita menyahut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi yang keempat, pergi dengan penuh keimanan. Pergi Mekah bukan pergi piknik. Pergi Mekah bukan pergi melancong. Pergi Mekah bukan pergi nak makan angin, tapi pergi untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kebersihan hati orang nak pergi Mekah, kita lihat bagaimana persiapan yang kita sebelum pergi Mekah. Kita jumpa saudara mara, kita round kadang-kadang di utara selatan, cari saudara mara, nak jumpa. Kenapa? Nak minta maaf, nak minta halal, nak minta redha, nak minta doa. Sebab pergi menemui Allah. Haji simbolik, seolah-olah pergi menemui Allah satu. Yang kedua, seolah pergi betul-betul untuk menghayati pemergian sebuah kematian. Sebab itulah, ikhlaskan diri kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bertemu dengan keluarga kita, round negara, cari keluarga bukan nak cari duit, tapi nak cari tadi, nak cari doa, nak minta ampun, nak pergi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati sekalian, orang pergi Mekah sebenarnya kalau pergi kerana iman, insya-Allah seronok. Dalam kerja buat kita ni, muslim-muslimat sekalian, kadang-kadang kita buat kerja, sesuatu kerja tu kalau buat kerana Allah, saya sebut jangankan yang seronok, yang tak seronok jadi seronok. Saya ulang balik, kalau kita pergi haji ataupun apa yang kita buat kerana Allah, kerana iman, kerana cinta kepada Allah, jangankan yang seronok sudah pasti seronok. Kalau yang tak seronok pun, yang tak seronok dia akan jadi seronok. Tapi kalau buat bukan kerana Allah,
Jangankan yang tak seronok. Yang tak seronok memang tak seronok. Kadang-kadang yang seronok pun jadi tak seronok. Sebab dia akan menjadi satu bebanan. Sebab kita buat bukan kerana iman, bukan kerana cinta. Buat kerana Allah. Dia jangankan yang seronok, yang tak seronok pun jadi seronok. Sebenarnya, saya rasalah pengalaman saya pergi haji sekali dua tengok. Pergi Mekah musim haji memang tak seronok. Tapi kenapa orang nak pergi Mekah juga? Kita minta tabung haji, kita bagi tahu kepada Arab Saudi minta tambah kuota. Kenapa tu? Sebab ramai orang nak pergi Mekah. Pergi Mekah tak apa seronok, yang tak apa seronok kita habis duit banyak. Kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan harta benda, tinggal 40 hari, tinggalkan tanah air. Kita berpindah daripada satu benua ke satu benua. Kita sampai Mekah, kadang-kadang makan tak teratur, hidup tak teratur, apa lagi, tidur tak teratur. Di sana pula kadang-kadang cuacanya panas, kadang-kadang cuacanya sejuk, orangnya kasar-kasar, semua tak teratur. Tapi kenapa orang nak pergi Mekah? Kalau orang tahu duit habis, pergi jauh, hidup sana tak teratur, orang ramai. Kenapa? Kalau orang nak pergi juga Mekah, itu tandanya dia pergi bukan kerana biasa, tapi pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang inilah yang sebut tadi, jangankan yang seronok, yang tak seronok pun jadi seronok. Cuba tengok, pernah tak kita jumpa orang balik Mekah? Di Mekah ada banyak masalah. Hilang duit, kadang-kadang hilang anak, kadang-kadang kematian, pergi berdua balik seorang, pergi berempat balik dua, ramai orang mati. Cuba tengok, pernah tak kita sambut orang balik haji kat Mekah? Kita sambut kat airport. Pernah tak ketika kita peluk sunat ya, peluk orang balik haji, peluk sunat, peluk orang balik haji. Pernah tak kita tanya, Pak Cik macam mana Mekah? Saya lah tak pernah jumpa orang balik Mekah. Bila tanya dia, Pak Cik macam mana Mekah? Tak pernah Pak Cik sebut tobat, lain kali aku tak pergi lagi. Tak pernah dengar. Walaupun di sana dia ada panas, dia sakit, kadang masuk ward, masuk ICU, tapi dia tak pernah sebut begitu. Kenapa? Sebab dia pergi dengan keimanan. Jangankan kita nak sambut orang balik Mekah kat sini, orang ketika tawaf kat Baitullah, baliknya belum, tapi sudah mengalirkan air mata. Ketika tawaf, duduk kat Multazam, berdoa, Ya Allah, bila lagi Ya Allah aku dapat datang ke mengunjungi Baitullah. Belum balik, tapi sudah rasa nak datang. Kenapa? Itulah kehebatan orang pergi Mekah dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, saya buat contoh, minta maaf. Pergi kerana Allah memang tak seronok, tapi kita nak pergi kerana iman. Contoh ya, cuba tengok seorang ibu melahirkan anak. Kalau tanya ibu lah, minta maaf, saya tak pernah bersalin, tak pernah beranak. Kita boleh tanyalah, kesian, orang perempuan beranak seronok ke tidak? Orang laki-laki kadang tak tahu apa, tolak aja bini kat dekat bilik nak bersalin tu. Nak bersalin tu, kadang-kadang dia pun cabut pergi lari. Orang perempuan nak bersalin tu kadang separuh mati. Ada perempuan bila nak bersalin tu, dia kata apa, taubat, lain kali aku tak beranak lagi. Kenapa? Sakit. Taubat, tak nak beranak lagi tu. Kadang meraung bertempik, tapi bila baby lahir saja, apa jadi? Kadang-kadang perempuan tu, dia tengok baby tu yang tadi sedunia separuh mati, bila tengok baby saja, dia rasa dialah perempuan yang paling bertuah. Kenapa? Dapat seorang anak. Yang tadinya sakit-sakit, tak pernah jumpa ada orang perempuan, bila tengok baby je, tak pernah perempuan sebut, nurse, bawa baby sini. Tak pernah nurse, baby, mak tengok baby baru lahir, kamu punya pasal ya, aku separuh mati, cubit anak. Tak pernah pun. Tak pernah orang perempuan dicubit anak, walaupun dia sakit. Tapi bayangkan perempuan, dia nak bersalin saja, tadi dia kata lain kali aku tak beranak lagi, rupanya tahun depan bersalin, kadang-kadang 2 kali setahun. Kenapa? Sebab walaupun sakit nak bersalin, tapi kalau buat kerana kepatuhan kerana Allah Ta'ala, yang sakit jadi seronok. InsyaAllah haji pun macam tu. Kita jumpa lagi selepas ini. سلام
muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat dan teman-teman, saudara-saudara yang akan ke Mekah. Jadi yang kedua tadi, pergi kerana Allah. Jangankan yang seronok, yang tak seronok pun jadi seronok. Kemudian nak pergi ke Mekah, muslim-muslimat sekalian, daripada awal pergilah, berangkatlah daripada rumah dalam rasa diri, jiwa sebagai seorang hamba. Pergi ke Mekah, pergi sebagai seorang hamba, bukan pergi sebagai seorang yang rasa besar. Sebab itulah, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Makkah dalam ibadat haji, kita diminta untuk merendah dan melondehkan segala kebesaran kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita pakai ihram nak buat haji, sebenarnya kita menghadap Allah dengan jiwa hamba. Cuba tengok, pakaian seorang yang menunaikan haji lebih kurang pakaian seorang peminta sedekah. Baju kita tak sempurna. Bukan baju tak sempurna, kain yang kita pakai pun tak sempurna. Kain yang tidak berjahit, selai di bawah dan selai di atas. Dan cuba tengok, nak menghadap Allah, kita tidak dibenarkan dengan wangian-wangian. Sebab dengan pakaian yang bertitle, dengan wangian, dia kadang-kadang meruntuhkan. Dia tidak boleh meruntuhkan jiwa hamba. Maka bila pakaian macam pengemis, bayangkan tengok, kita bukan sahaja pakai kain ihram, kita tak dibenarkan pakai kasut yang berjahit. Kau nak pakai kasut yang tutup pun kena gunting depan, gunting di belakang. Tak sempurna kasut. Jumpa Allah kaki ayam. Jumpa Allah dalam keadaan selipar yang serba nampak rendah. Kemudian kita tidak pula dibenarkan untuk berwangi-wangian menamui Allah dengan jiwa hamba. Dan satu lagi, menamui Allah dengan jiwa hamba disebut dalam Al-Quran. Orang yang menunaikan fardu haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidal, pergi sebagai seorang hamba. La rafath tidak bercakap kotor. Rafath cakap kotor yang berkait dengan seks. Yang kedua, la fusuq, tidak cakap kotor, mulut yang celupar. Wala jidal, tidak berbalah-balah. Disebut oleh setengah ulama, tak boleh berbalah sampai peringkat kalau kita pergi membeli pakaian di kedai. Di kedai beli tawar melebih-lebih, sampai berlebih dari sudut nak minta terlalu rendah, sampai dimarah oleh tuan kedai pun termasuk wala jidal. Apalagi segung orang, apalagi tumbuk orang, apalagi terajang orang, apalagi menyakitkan hati orang. So kalau pergi dengan jiwa hamba, insya-Allah orang itulah dia balik sebagai seorang hamba. Dan oleh kerana niat dah sempurna, jiwa hamba inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang inilah yang memang akan melepaskan kebesarannya bila berada di Mekah. Sebab itulah kita ada proses meruntuhkan keegoan kita, ego kita, hawa nafsu kita. Sebab itulah ada satu proses di Mekah, proses perisytiharan musuh dengan syaitan, berperang dengan syaitan, sehingga kita diminta untuk melontar dan melempar 70 biji batu, mengenyahkan keluar syaitan. Jangan lagi bersama. Kita tak suka, tak seronok, malah kita tidak akan beri ruang kepada syaitan untuk bersama dengan kita. Jadi ingat, pergi ke Mekah dengan jiwa hamba, bukan rasakan kelebihan yang ada pada kita, tinggalkan di bumi kita, tinggalkan negara kita, pergi Mekah jiwa hamba. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah nak pergi Mekah, bekalan nak pergi Mekah, duit, kesihatan, kota, itu bekalan pergi Mekah. Tapi satu lagi bekalan yang perlu disamakan untuk pergi Mekah ialah takwa kepada Allah. Dan takwa inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Untuk haji, Tuhan tak tengok pakaian, dilondehkan pakaian orang mati. Kalau kita matilah dengan ihram itu, itulah yang paling sunat, dibungkus kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk kita merasa jiwa hamba duduk dalam keadaan tak sempurna. Nabi Muhammad pernah satu kali makan duduk di atas tanah. Nabi duduk atas tanah, makanannya atas tanah, dilapik atas tanah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu seorang Nabi makan di atas tanah? Nabi jawab, aku adalah hamba Allah, dan beginilah seorang hamba makan.
Itu. Yang keempat, untuk teman-teman, sahabat-sahabat, bakal-bakal haji nak pergi Mekah, perlu kita ingat, muslimin yang dirahmati sekalian, pergi ke Mekah, laksana pergi untuk melakonkan, nak jadi pelakon. Pergi Mekah, betul-betul ibadat lakonan. Lakon maksudnya, kita pergi Mekah, bukan baca saja, tapi nak buat apa yang Nabi pernah buat. Saya pernah baca seorang penulis disebut, pergi Mekah, macam nak pergi melakonkan balik. Apa lakonannya? Lakonan tentang ibadat yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Lakonannya bertajuk Haji Mabrur. Pengarahnya Allah. Pelakon utamanya, heronya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ismail. Heroinnya Siti Hajar. Dia punya lokasi penggambarannya di Makkah, di Padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan sedikit di Madinah. Penggambarannya. Dan dia punya make upnya kain ihram. Skripnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lakon betul-betul. Dan sesiapa yang berlakon menghayati watak Ibrahim, watak Ismail, berperang bermusuh dengan syaitan, dengan watak Hajar yang lari-lari anak daripada Safa ke Marwah, siapa yang lakon betul-betul, hayati betul-betul, insya-Allah balik kampung dia akan dapat award pelakon terbaik. Pelakon terbaik itulah dianugerahkan dengan Hajjun Mabrur yang saya bacakan tadi. Hajjun Mabrur laisa lahu ilal jannah, dia tak akan dapat yang didapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat haji mabrur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي أحمدي يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب غريبي سلام عليك سلام